tajamkan pedang masing-masing. Saya nak pesan beberapa perkara lah berkaitan dengan kita nak masuk Ramadan ni. Perasan tak? Kalau satu orang tu nak pergi haji, nak pergi umrah, kadang-kadang dia balik kampung, pergi jumpa adik-beradik dia, pergi minta maaf, kan? Orang nak pergi umrah, dia pun tulis satu mesej, saya dan isteri akan berangkat menuju umrah pada sekian-sekian hari bulan, minta doa moga kami selamat, sihat, menunaikan ibadah dan segala salah silap kami mohon dimaafkan. Perasan tak? Kita selalu terima mesej macam tu. Dan bila mana orang nak kerjakan umrah, sebab apa? Sebab dia nak dapat redha Allah, betul? Tambah pula kalau dia pergi haji, kan? Nak dapat haji yang mabrur. Tapi bila mana kita nak masuk Ramadan ni, kadang-kadang kita tak buat pun benda tu. Kenapa? Sedangkan nak masuk Ramadan tu nak capai apa? Capai redha Allah juga, kan? Nak capai taqwa, la'allakum tattaqun. Tapi kita tak buat benda tu. So saya ada beberapa pesanan. Pertama, sebelum kita masuk Ramadan, pastikan dengan mak ayah clearkan hubungan kita dengan mak ayah. Minta maaf, minta ampun dengan mak ayah kita. Yang kedua, kalau ada hutang piutang, selesaikan. Macam orang nak pergi umrah, pergi haji lah, dah selesaikan hutang-hutang dia, kan? Mana ada hutang-hutang yang bukan hutang bank lah, hutang bank, hutang bertangguh tak apa. Hutang-hutang orang, ada dia hutang, dibayar. Begitulah kita nak masuk Ramadan ni, selesaikan hutang kita. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kisah. Ini kisah hikayat lah, kan? Hikayat ni berlaku pada Ibrahim bin Adham. Jika benar kisah ni, moga kita ambil manfaat, tuan-tuan. Ibrahim bin Adham dia tunaikan haji di Mekah. Di saat dia beli kurma, dia makan 2 biji kurma milik peniaga kurma tersebut. Dia makan, testing, kan? Rasa buah kurma tersebut tanpa dia maklum pada orang jual kurma. Ada riwayat kata mungkin dia tersilap, kan? Dia termakan yang bukan bekas dia. Jadi dia balik semula ke tempatnya di Palestin. Dia bermimpi. Dalam mimpinya tu, malaikat berbicara. Dia terdengar bicara malaikat. Inilah yang orang yang bernama Ibrahim bin Adham ni. Oh, amalan dia tertangguh ataupun tergantung disebabkan hutang 2 biji kurma. Dia makan 2 biji kurma, bukan milik dia. 2 biji kurma punya cerita, kan? Ibrahim bin Adham tersedar. Lantas dia bergerak menuju ke Mekah semula. Jarak bukan dekat-dekat, 1700 something, 1756-58 macam tu, ataupun 1700 lah lebih kurang, kan? Kilometer jalan kaki zaman tu. Dia bergerak semula, cari-cari, tengok penjual kurma ni dah meninggal. Cari waris dia, nak bayar 2 biji kurma punya cerita. Dia pun dah bayar tadi, dia balik semula ke Mekah. Bila balik ke Madinah, balik ke Palestin, Masjidil Aqsa, dia dengar bicara malaikat. Kesian kat dia, kan? Tergantung amalan dia selama setahun disebabkan 2 biji kurma. Setahun amalan tergantung 2 biji kurma. Agak-agak 2 biji kurma ni kalau kita beli berapa ringgit agak, RM1 kot, kan? Nak beli 2 biji je kurma. Macam mana bang tak jual 2 biji ni bang? Biasa kita jual kilo. Tak apalah, ambil lah RM1 lah bang, kan? Contoh, katalah RM1. RM1 punya cerita, jangan buat pasal. Setahun amalan dia tergantung, tuan-tuan, kan? Satu orang, Imam Kushairi, dia kata apa? 1 dirham hutang yang kita tak bayar, kata Imam Kushairi, 700 daripada solat kita akan ditarik di hari akhirat kelak. 1 dirham ni RM1. Kita tak bayar hutang orang 700 ni bila kita kira-kira, tuan-tuan, setengah tahun punya solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, setengah tahun punya solat kena tarik dengan sebab 1 dirham. Habis kalau kita hutang orang 10 dirham macam mana? 100 dirham macam mana? 100 ringgit macam mana? 200 ringgit macam mana? 1000 ringgit macam mana? Hutang kena bayar. Nak cari redha Allah, nak masuk Ramadan, kan? Bayar hutang. Jangan buat sebarangan. Sebab tu kita kena alert lah dengan benda kita makan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ke pasar raya, perasan tak? Dekat bahagian orang jual berjeruk-jeruk tu, ada ketika dia tulis no tasting. Dia tulis jangan cuba, jangan pandai-pandai cuba. Sekarang jadi macam Ki Ibrahim bin Adham. Kita pun duk makan, silap orang tu tak redha dengan apa kita makan tadi, dah puas, kan? Sebab tu ada satu orang pelajar saya di madrasah, dia cerita dia pernah pergi ke Kedah, berjalan lah ke sana. Masa dia makan tu, orang tu dah kira. Lepas tu tiba-tiba dia makan ayam goreng tuan kedai tu sedap, dia ambil lagi seketul. Waktu bayar dia lupa, sebab dah dapat tag harga, kan? Dia lupa nak bagi tahu yang dia ada tambah seketul ayam.
Dia kata, murah makan tadi, bayar-bayar lebih kurang dalam RM8, RM9 macam tu kan. Betul-betul teringat. Dah balik semula ke sini, ke Kuala Lumpur, ke Nilain. Seketul ayam tu belum dibayar. Dia kata, macam mana nak buat ni? Dia betul ada masa yang lain, dia pergi semula ke Kedah. Lebih kurang lepas setahun, dia kata. Dia pergi semula, dia cari kedai tu, jumpa. Dia cakap dengan tokek kedai. Dia kata, tuan, tahun lepas saya datang kedai tuan, saya ada ambil ayam lebih seketul, saya lupa nak maklum, tolong cas berapa yang saya kena bayar. RM4 dia kata. Makna ada orang yang dia tak sewenang-wenang nak halalkan RM1, RM2, RM3 ni kan. Orang berniaga mungkin RM4 tu untung dia, RM4 dia kata, bayar RM4. Kalau katalah dia tak pergi setahun lepas tu, RM4 tu mungkin hutang dia kan. Tapi yalah, kalau ada orang yang mungkin kita dah tak jumpa dan sebagainya, adalah kaedah dia, ulama kata sedekahkan untuk dia kan. Tapi bila kita pergi balik tengok, rupanya dia kira kan, walaupun mungkin sekeping goreng pisang, tolong pastikan yang kita tidak makan benda-benda yang syubhah tuan-tuan. Kalau tidak berat kan, berat kita pun cerita nanti di akhir.